Siapa yang boleh tu memberi slide? Okey. Kita minta Puan Zaiha tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sumayyah binti Hayat. Sumayyah Ummu Ammar bin Yasir. Dia adalah Sumayyah binti Hayat. Ibunya adalah budak milik Huzaifah bin Al-Mughairah Al-Muqzami. Sedangkan Yasir adalah orang yang berada di bawah perlindungan Huzaifah. Lalu dia dinikahkan dengan Sumayyah hingga lahirlah Ammar yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Huzaifah. Sumayyah termasuk golongan wanita pertama yang memeluk Islam. Dia juga termasuk orang yang diseksa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan siksaan yang sangat kejam. Okey, baik. Sumayyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, Sumayyah ni adalah nama sebenar dia, Sumayyah binti Hayat. Digelar sebagai Ummu Ammar. Ammar ni siapa? Ammar ni adalah anak dia. Ni panggilan orang Arab ni dia suka panggilan-panggilan macam tu. Kalau anaknya nama Ammar, selalunya dia akan rujuk pada anak sulung lah. Maka ibunya akan digelar sebagai Ummu Ammar. Kalau ayahnya akan digelar sebagai Abu Ammar. Ammar tu adalah anak dia, anak tu. Jadi kalau dipanggil siapa Ummu Ammar bin Yasir, itu merujuk kepada Sumayyah. Ni gelaran-gelaran, okey, gelaran bagi orang-orang Arab. Dan gelaran ni sampai ke hari ni. Seperti Nabi SAW, walaupun nama Nabi adalah Muhammad bin Abdullah, tapi gelaran Nabi adalah nama Nabi adalah digelar sebagai Abu Qasim. Qasim adalah merujuk kepada anak Nabi. Maka Nabi dipanggil sebagai Abu Qasim, ayah kepada Qasim. Dipanggil Abu Qasim. Okey, itu macam itulah gelaran dia. Baik, ibunya adalah budak milik Huzaifah. Artinya Sumayyah ni dia ada ibu, dan ibu dia tu adalah hamba kepada Huzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Siapa Huzaifah? Huzaifah ni orang-orang berada, orang-orang bangsawan Mekah, dan dia ni sama keluarga dengan Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid siapa? Ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Okey, ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Ni keturunan bangsawan Mekah. Ni adik-adik. Baik, jadi kita nampak Sumayyah ada ibu dia. Ibu dia adalah hamba kepada Huzaifah. Baik. Yasir pula adalah orang yang duduk bawah perlindungan Huzaifah. Ni dia perkaitan lah tuan-tuan, macam mana pertemuan Yasir, suaminya bertemu dengan Sumayyah, perkahwinan dia ni. Yang mana Yasir bukan hamba, tapi adalah orang yang di bawah perlindungan. Kita panggil hari ni apa? Suaka kan. Ada orang ambil suaka politik daripada negara luar. Tapi zaman Mekah dulu, kadang-kadang siapa yang kaya-kaya ni, mereka menjaga kepentingan orang-orang tertentu lah. Kalau mereka nak minta perlindungan, dia akan minta perlindungan orang-orang yang bangsawan-bangsawan ni. Okey. Lalu kahwinlah Sumayyah dengan Yasir. Bila berdua ni berkahwin, lahirlah Ammar. Okey, Ammar. Dan Ammar ni dimerdekakanlah oleh Abu Huzaifah. Sumayyah adalah wanita pertama yang memeluk Islam, dan dialah juga termasuk orang yang diseksa di jalan Allah dengan siksaan yang amat kejam. Okey, baik, ini antara perkara yang kita tengok kita kata secara umum dulu biografi Sumayyah. Baik, kemudian Puan Zaiha. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, dia menyatakan beberapa orang dari keluarga Ammar bin Yasir menceritakan kepadaku bahawasanya Sumayyah diseksa oleh orang-orang dari kalangan Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Maksum kerana keislamannya. Namun dia tetap tidak mahu dipaksa pindah agama dan tetap pada keislamannya hingga mereka membunuhnya. Rasulullah SAW pernah menyaksikan saat Ammar, ibunya dan ayahnya disiksa di padang pasir Mekah yang sangat panas. Maka beliau berseru, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah syurga." Okey, baik. Riwayat Abu Ishaq ni siapa? Abu Ishaq ni adalah nama periwayat di dalam ilmu sirah. Ni ada kaitan dengan riwayat Ibnu Hisham. Ini sajalah saya nak bagi tahu supaya kita tahu sumber yang diambil cerita ni adalah sumber yang antara yang sahih lah. Okey, baik. Cerita dia macam ni. Kalau ibu-ibu baca kat situ, dia kata apa? Sumayyah ni diseksa oleh orang daripada kabilah Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum.
kita jadi pelik. Kenapa keluarga Al-Mughirah ni bila diseksa Sumayyah seolah-olah macam orang Mekah lain tak ambil tahu pun. Seolah-olah macam orang Mekah tak ambil peduli pun. Biarlah dia kena seksa. Macam orang lain ni tak ada hati perut. Kita kena faham, pada zaman Nabi SAW ada 3 kabilah besar. Dan 3 kabilah ni adalah kabilah tunjang di kota Mekah. Pertama iaitu Bani Hashim, keluarga Nabi. Kedua Bani Al-Makhzumi, ini anak dia, Al-Mughirah bin Makhzum ni, ini keturunan dia. Bani Hashim, Bani Makhzum, dan yang ketiga adalah Bani Asad. 3-3 ni adalah kabilah besar, bangsawan-bangsawan. Kalau datang daripada keluarga ni, orang tak sentuh. Kamu buatlah apa saja pun, orang takkan ambil tindakan. Itu benda yang kita kena tahu awal-awal, supaya kita tak mudah menuduh orang Mekah pada zaman tu seolah-olahnya macam tak ada perhatian, tak prihatin dengan orang lain, dah sampai tahap membunuh pun tak peduli. Kalau kita tengok 3 kabilah ni, Bani Asad, Bani Makhzum, Bani Hashim. Kalau di Malaysia ni ada juga golongan-golongan bangsawan. Kita panggil Tengku, Engku, Tunku, Ungku. Ni golongan-golongan tu. Kita kata grup-grup bangsawan-bangsawan lah. Kalau mereka buat sesuatu tu saya tak tahu, tapi kebanyakannya dia macam terkecuali sedikit daripada undang-undang. Okay, mungkin disenyapkan ke apa tak tahu. Tapi macam itulah keadaannya. Jadi kabilah Al-Mughirah bin Makhzum ni, dia ambil keputusan yang drastik lah. Mana-mana hambanya yang memeluk Islam, dia melakukan siksaan yang pelbagai. Dan siksaan itu dilakukan di kawasan padang pasir. Macam-macam siksaan. Dan yang menjadi menyayat hati ni, iaitu Nabi SAW nampak dengan mata Nabi. Nabi tengok orang yang beriman dengan Nabi diseksa. Diseksa tuan-tuan. Tapi Nabi tak boleh buat apa-apa. Pertama, sebab Allah Ta'ala tak turunkan perintah untuk berperang. Yang kedua, sebab Nabi terikat dengan apa kita kata lunas-lunas undang-undang Mekah saat tu. Okey, sebab dia ada satu kabilah dia, kita ada kabilah kita. Jadi kita tak boleh usik kabilah dia, sebab yang dia seksa tu adalah hamba dia sendiri. Okey, hamba dia, orang yang dimiliki harta dia. Jadi kita tak ada hak nak untuk mempertahankan. Okey, yang itu yang menyebabkan Nabi jadi sukar, berbelah bagi. Nak tolong tak boleh, nak tak tolong macam ni pula. Akhirnya dia kata Nabi SAW, bersabarlah wahai keluarga Yasir, merujuk kepada suami Sumayyah tu, sebab dia anak beranak kena kan. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan oleh kamu adalah syurga. Okey, itu antara yang Nabi boleh berikan apa kita kata motivasi, semangat untuk mereka terus mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. Okey, baik, terus puan. Sungguh Sumayyah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang syahid di dalam Islam, dan dia adalah wanita pertama yang mengumumkan keislamannya secara terang-terangan. Mujahid mengatakan, orang yang menunjukkan keislamannya secara terang-terangan di Mekah ada 7. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Bilal, Khabab, Syu'aib, Ammar dan Sumayyah. Adapun Rasulullah SAW dan Abu Bakar terhindar dari siksaan kaumnya. Sedangkan yang lainnya, ada yang dipakaikan baju besi kemudian dipanggang di bawah terik matahari. Sedangkan bagi Sumayyah, setelah sebelumnya diseksa dengan kejam, Abu Jahal mendatanginya dan menusuknya dengan tombak pendek hingga terbunuh. Oleh kerananya, ketika Abu Jahal terbunuh pada perang Badar, maka Nabi SAW berkata kepada Ammar, Allah telah membunuh pembunuh ibumu. Sekarang ibu-ibu tengok Mujahid ni dia bawa riwayat ni. Dia kata apa? Pada awal zaman Mekah, hanya 7 orang sahaja yang berani mengatakan keimanan secara terang-terangan. Orang lain semua senyap. Orang lain tak berani nak cakap mereka beriman. Ramai orang beriman lagi. Ali ada. Siapa lagi? Az-Zubair bin Awam ada. Ramai. Tapi semuanya sembunyi-sembunyi. Tapi yang ini yang disebut ni, Rasulullah, Abu Bakar, Bilal, Khabab, Syu'aib ni semua orang-orang yang berani-berani. Okay, dia bagi tahu saya beriman. Kalau tengok lepas sini, Rasulullah dan Abu Bakar ni tak usik. Sebab Rasulullah daripada Bani Hashim. Rasulullah terkecuali sebab dia bangsawan. Bahkan pada zaman tu, kalau orang biasa memarahi ataupun menghina bangsawan-bangsawan Mekah, sama ada daripada Bani Hashim ke, Bani Makhzum ke, ataupun Bani Asad, orang yang marahin tu akan dihina pula.
Sebab dia tak layak, dia ada kasta dia lah zaman tu. Okey, kalau kamu nak apa-apa kat saya, awak sendiri tak layak untuk hina saya sebab awak sendiri hina. Macam tu. Okey, kedudukan dia macam tu lah. Jadi Rasulullah ni tak diusir. Manakala Abu Bakar, dia adalah orang yang terhormat pada zaman Mekah sebab Abu Bakar ni antara orang-orang kaya. Okey, Abu Bakar ni antara orang kaya yang berada di kota Mekah, di jutawan Mekah. Okey, jadi dia dihormati. Jadi dua-dua ni tak diusir. Manakala Bilal, cerita yang masyhur, Bilal ni hamba. Jadi dia telah dijemur di padang pasir, diletakkan batu di atas dadanya. Bilal pun kata ahad, ahad, ahad. Nak tunjukkan keimanan dia, awak buatlah apa sahaja pada saya, keimanan saya hanya pada Allah yang satu, ahad. Tapi hari ni kalau ibu-ibu kejut ayah-ayah kan, kejut suami-suami kita, bang bangun bang, ni bangun subuh ni, suami kita apa? Ahad jugalah disebut. Tapi ahad tu maksudnya hari ni ada cuti. Jadi subuhnya lewat sedikit, dia kata. Beza dengan Bilal bin Rabah. Okey? Cuma nak bagi tahu gambaran Bilal punya siasaan. Manakala Khabbab, ibu tengok Khabbab. Khabbab ni antara sahabat Nabi yang diseksa dalam keadaan yang teruk. Khabbab ni iaitu sahabat Nabi ni pernah, dia antara orang awal masuk Islam dan dia antara orang yang diseksa. Pernah berlaku pada zaman Umar. Masa tu Nabi dah wafat. Umar bin Al-Khattab, iaitu Amirul Mukminin, dia pernah kumpulkan sahabat-sahabat, bergaul-gaul dengan sahabat-sahabat, bersembang-sembang. Tiba-tiba Umar kata, wahai Khabbab, tolonglah cerita kepada kami semua, apa siasaan yang kamu pernah tempuh pada awal Islam. Ni zaman mereka nak kenang-kenang lah tuan-tuan. Dulu masa awal-awal Islam apa jadi ya? Khabbab tak cakap tuan-tuan. Dalam riwayat kata apa? Khabbab buka baju dia, kemudian ditunjukkan belakang badan dia di hadapan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Dan kata Umar, inilah tubuh badan yang paling hodoh yang aku pernah tengok yang tidak ada pada orang lain. Kenapa? Khabbab ni dia diseksa oleh tuannya. Khabbab ni hamba. Tuannya ni perempuan. Yang mana tuannya ni telah memakaikan dia dengan baju besi. Pakai baju besi. Lalu dijemur di tengah panas. Ibu-ibu bayangkan pakai baju besi ni dijemur tengah panas. Mekah ni, kalau musim panas dia boleh cecah 45 ke 50 darjah Celsius. Panas. Nak bagi nampak gambaran macam ni. Ibu-ibu tengok cerik kita masak air kan. Tak pakai kowel lah, pakai cerik air tu. Kan pakai cerik besi. Ibu-ibu ambil jari, ibu-ibu sentuh cerik itu. Pegang je cerik itu. Dalam seminit ke, kemudian ibu-ibu lepaskan. Apa yang berlaku? Kulit kita ni akan melekat dekat cerik besi tu. Betul? Macam itulah gambaran badan Khabbab. Bila dia dijemur di tengah panas di padang pasir, dipakaikan baju besi sampai kulit dia tu melekat di baju-baju besi tu. Kulit ni melekat kat baju besi tu. Lalu ditanggalkan. Bukan tanggal pelan-pelan, ditarik, disentap. Dan menyebabkan terkoyak sebahagian daripada kulit Khabbab ni, daripada belakang dia habis. Hancur. Lalu tak puas dengan itu, tuan dia pula letak bara api. Dia letakkan bara api di atas satu lantai ni. Lalu dia minta Khabbab ni digulingkan di atas bara api tu. Dan dalam riwayat menyebutkan bara api tu terpadam kerana peluh dan juga darah yang keluar daripada tubuh Khabbab inilah yang memadamkan bara-bara api tersebut. Waliyahzubillah, kita dengar pun kita rasa ngeri. Tapi itulah yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Abu Bakar, Bilal, Khabbab. Manakala Syuaib, saya tak pasti cerita siasaan dia. Saya tak pasti berkaitan dengan Syuaib. Manakala Ammar dan Sumayyah ini adalah satu keluarga. Ammar dan Sumayyah ini pun diseksa secara zalim. Nanti kita akan tengok. Okey. Baik, sekarang ni kita tengok. Bila diceritakan dekat sini, Sumayyah ni dia sebelum diseksa dengan kejam, Abu Jahal telah mendatanginya dan menusuknya dengan tombak pendek. Kenapa ada cerita Abu Jahal? Abu Jahal salah seorang daripada bangsawan yang datang daripada keluarga Bani Makhzum. Okey, dia datang daripada keluarga ni, Bani Makhzum, tapi dia bukan daripada keluarga Al-Mughirah. Al-Mughirah bin Makhzum ni, Al-Mughirah ni adalah adik-beradik dengan Abu Jahal. Okey, Abu Jahal ni keturunan Makhzum, dia ni keturunan bangsawan. Jadi ni keluarga dia, cerita keluarga aku ni macam tu. Jadi dia nak lepaskan geram dia Abu Jahal ni. Kat sini dia tulis tombak pendek kan hingga terbunuh. Sebenarnya dia sula, saya minta maaf saya sebut. Dia ambil tombak ni, dia masukkan daripada bawah tubuh Sumayyah ni sehingga terkeluar daripada atas. Kita disula daripada kemaluannya. Lalu terkeluar sampai atas sampai terbunuh.
Okey, yang ini yang berlaku kepada Sumayyah sehingga dia mati. Dan sebab itulah bila Abu Jahal ni mati dalam peperangan Badar, lalu Nabi SAW bagi tahu kepada Ammar ni anak dia ni, dia kata apa? Allah telah membunuh pembunuh ibumu. Sebab masa tu Ammar kecil lagi. Ammar tak boleh pertahankan ibu dia. Tak ada orang boleh usik. Jadi Nabi ingat dan Nabi kenang dan Nabi nampak sesaan tu. Sebab itu Nabi bila Abu Jahal ni mati, memang Nabi sebut yang mana Allah telah membunuh pembunuh ibumu kepada Ammar bin Yasir. Ini antara kita boleh nampak sahabat-sahabat Nabi ni dia mempertahankan agama mereka, akidah mereka sampai ke tahap itu. Okey, ini gambaran Sumayyah, kematian Sumayyah. Baik, kemudian sambung lagi Ibu. Demikianlah sejarah melukiskan untuk kita kehidupan wanita pertama yang gugur sebagai syahid di dalam Islam. Dialah wanita muslimah pertama yang merelakan jiwanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia merasakan segala macam bentuk penyiksaan, namun dia tidak takut dan tidak menyerah. Dia tetap pada keislamannya walaupun menghadapi siksaan yang telah membuat kedua orang laki-laki terdekatnya, iaitu Ammar dan ayahnya, melindungi diri mereka dengan menunjukkan kekufuran pada lisan, sedangkan hati mereka tetap tenang dalam keimanan. Allah telah memaafkan orang-orang yang kondisi seperti mereka berdua, iaitu melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Yang ini dia tidak berdosa. Baik. Surah An-Naml ayat 106. Okey. Punya besar jasa keluarga ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Allah rakamkan kisah mereka di dalam Al-Quran. Tak kisahlah apa-apa bentuk pun. Tetapi kalau Allah Ta'ala menyebut nama seseorang dalam Quran, itu adalah sebagai tanda kemuliaan. Itu sebagai tanda kemuliaan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut tentang Luqman. Kan kita baca dalam satu surah namanya surah Luqman. Dan Allah rakamkan nasihat-nasihat dialog Luqman kepada anaknya. Kalau ibu-ibu baca tafsir, Luqman ni dia sebenarnya bukan Nabi. Luqman ni adalah seorang hamba yang di dalam riwayat dia hidup pada zaman Nabi Daud AS. Dia ada 10 orang anak. Tetapi Allah uji dia, semua anaknya mati. Sehinggalah seorang saja anak yang hidup. Tetapi Luqman ni dia menjaga anaknya seorang itu dengan sepenuh jiwa raga dia agar mentaati Allah. Lalu kerana ikhlas dia mendidik anak, Allah muliakan dia, Allah rakamkan dan sebut dalam Quran. Sedangkan dia bukan Nabi dan dia bukan Rasul. Hanya manusia biasa. Tapi kerana iman dia hebat, Allah Ta'ala muliakan dia. Dan sampai hari ni kita pun bagi nama anak-anak kita pun dengan nama Luqman. Ni ceritanya. Jadi sama juga dengan yang ini. Sebab itu kita orang yang menjadi saksi. Orang-orang dahulu hebat. Orang dahulu mempertahankan agama dengan nyawa dan darah mereka. Allah muliakan mereka. Dan kita pun begitu juga dalam kehidupan ni. Kalau kita meyakini dengan apa yang Allah janjikan, selagi kita ada hayat, lakukanlah apa sahaja, pertahankanlah apa sahaja demi Allah. Percayalah Allah akan muliakan kita seperti mana Allah muliakan orang-orang sebelum kita ni, yang kita ingat dan dengar nama-nama mereka ni. Ini antaralah. Okey, dan antaranya dekat sini, bila Sumayyah mati di Sula, maka suaminya iaitu Yasir dan anaknya iaitu Ammar, dua-dua mengaku di lisannya mereka telah kembali kufur. Tapi hatinya masih lagi menetapkan iman, takwa hanya kepada Allah. Tak pernah syirik pun, hanya mulut saja. Sekadar untuk melepaskan diri. Dan ini dibenarkan dalam keadaan-keadaan darurat yang dibenarkan. Itu saja. Okey, waktu-waktu yang lain tak dibenarkan. Tetapi kerana keadaan ini, maka dibenarkan. Dan Allah Ta'ala mengiktiraf apa yang mereka lakukan. Dan Allah Ta'ala menjamin mereka ini adalah mereka yang tidak berdosa. Sebab nak lepaskan diri punya pasal, maka Allah Ta'ala benarkan. Okey, baik. Kemudian sambung Ibu. Sedangkan Sumayyah, dia tetap berpegang teguh pada kesabaran dan menanggung siksaan serta menolak memenuhi permintaan kaumnya untuk kembali kufur setelah beriman. Sehingga mereka menghilangkan nyawanya. Dan dia menjadi wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Wahai saudariku, demikianlah Islam ketika rasa manisnya telah
rasa langsung oleh hati, maka para pemilik hati tersebut akan menganggap remeh segala hal di jalan Allah. Lalu, di manakah kedudukan kita dibandingkan wanita mukminah tersebut, wahai saudariku? Di manakah kita dari ujian kesabaran dalam menjalankan agama ini? Di manakah kita dalam berpegang teguh pada Rabb kita dan bergantung kepadanya dalam rasa cinta yang tulus yang akan menjadikan seorang muslimah mampu menanggung segala macam kesulitan di jalan Allah. Okey, baik. Paragraf ni menggambarkan kepada kita, sebenarnya kita boleh nampak kenapa Sumayyah ni dia sanggup buat apa saja. Sedangkan kalau kita fikir, ya Allah, kalau ikutkanlah saya tak mampu nak hadapi, sampai dah diugut, diseksa, sampai tahap disula. Kalau kita lah, saya tak beranilah. Kita boleh kata, saya tak beranilah, saya tak sanggup lah nak hadapi. Tetapi di sinilah dia ajarkan kepada kita, kalaulah cinta kita kepada Allah melebihi segalanya, tidak ada apa-apa yang lebih sukar lagi. Dan inilah yang disebutkan sebagai yang orang putih selalu sebut, love is blind. Cinta itu buta. Buta daripada apa? Buta daripada kesengsaraan, buta daripada derita, buta daripada kesusahan, dan dia sanggup buat apa saja untuk berkorban dan berjuang. Sebab apa? Cinta. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah berikan kepada kamu Al-Kautsar, iaitu telaga di hari akhirat. Al-Kautsar ni ibu-ibu, dia ada dua tafsiran. Satu tafsiran merujuk di dunia, satu lagi tafsiran merujuk di hari akhirat. Al-Kautsar kalau rujukan merujuk pada dunia, berarti nikmat Allah pada Nabi ni melimpah ruah. Nikmat Allah pada Nabi ni melimpah ruah. Al-Kautsar tu maksudnya nikmat yang melimpah ruah. Sebab Kautsar ni dia datang daripada kalimah kathir, banyak. Tapi kalau dia berubah menjadi Kautsar, iaitu banyak yang melimpah ruah. Dan nikmat Allah pada Nabi ni memang banyak. Kalau Nabi terdahulu, umatnya mungkin satu bangsa ataupun satu daerah. Tapi Nabi, umatnya satu dunia sampai akhir zaman, ramai. Nabi diberikan nikmat bertemu dengan Allah secara live dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Nabi diberikan oleh Allah nikmat iaitu Al-Quran. Dan Nabi ni juga diberikan nikmat mampu memberi syafaat, iaitu syafaat yang Nabi akan berikan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yang mana Nabi ni Allah kata kamu boleh beri syafaat kepada siapa yang kamu nak, tanpa had, tanpa kota, tanpa limit. Berapa ramai kamu nak bagi, silakan. Nabi dah boleh bagi syafaat, dan syafaat itu tanpa limit, tanpa kota. Hebat. Lalu Nabi SAW ni diberikan macam-macam lagi nikmat yang besar-besar lah, sampai kita tak boleh bayangkan. Antara yang lain iaitu umat Nabi adalah umat yang terakhir meninggal, dan umat Nabi lah umat yang pertama akan memasuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Itu antara nikmat. Allah kata, Muhammad, aku berikan kamu nikmat yang melimpah ruah. Manakala Al-Kautsar merujuk pada hari akhirat, iaitu satu telaga khas untuk Nabi SAW dan umat Nabi SAW. Baik, kerana Allah berikan Nabi nikmat, lalu Allah perintah Nabi dua perkara, iaitu Allah kata apa? Fasalli li rabbika wanhar. Disebabkan aku dah berikan kamu Al-Kautsar ini, maka Allah kata, maka dirikanlah salat kerana Allah dan menyembelihlah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuba perhatikan. Kenapa Allah kata apa? Lepas aku berikan kamu nikmat Al-Kautsar, Allah perintah Nabi solat dan Allah perintah Nabi menyembelih. Kenapa tuan-tuan? Antara sebabnya adalah tanda kamu dapat nikmat, nak zahirkan rasa syukur kepada Allah adalah dengan melakukan pengorbanan. Okay? Bila kita nak tunjukkan kita syukur dengan nikmat Allah, lakukan pengorbanan. Dan Allah hanya mewakilkan pengorbanan tu dua, solat, menyembelih. Kenapa? Sebab solat ini kita mengorbankan syahwat kita, keinginan kita. Orang nak bangun solat penat, dia rasa lesu, dia rasa malas, dia rasa alah, leceh lah dan sebagainya. Tapi dia korbankan syahwat dia, nafsu dia untuk lakukan apa yang Allah perintah. Itulah pengorbanan, tanda cinta dia kepada Allah. Susah-susah dia musafir, dia cari juga ruang untuk dia solat jamaah. Susah-susah dia nak solat, dia cari juga tempat-tempat yang boleh dia dirikan solat. Kita tengok kalau orang solat, tak kira tempat, tak kira waktu, dia akan dirikan solat. Itu pengorbanan jiwa dia.
Manakala bila Allah kata menyembelihlah, iaitu tanda kita syukur kepada Allah adalah dengan mengorbankan harta kita. Tadi mengorbankan syahwat, satu lagi mengorbankan harta kita. Kita nak laksanakan ibadah korban. Berapa ya harga seekor lembu ni? Kalau nak buat korban seekor, hari ni dah cecah sampai 6,000, 7,000. Satu bahagian pun dah cecah dalam 700 lebih. Satu bahagian dah cecah 700 lebih. Kalau di Lembah Kelang ni cecah 800 lebih. Satu bahagian lembu. Berapa ramai yang sanggup keluarkan duit untuk melaksanakan ibadah korban masa Aidil Adha. Itu pengorbanan kita, tanda cinta kita kepada Allah dan agama ni, kita lakukan korban. Dan ini yang disebutkan dalam pengarang ni, musannif kata apa? Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, dan kita kena tanya pada diri kita, apa yang telah kita korbankan untuk agama ni, dan apa yang kita telah korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab pengorbanan ni akan datang bila mana kita mula mencintai. Bila dah kita cinta Allah dan agama ni, semua hal jadi kecil, semua perkara jadi kecil, dan perkara yang tak besar kita ada, walaupun terpaksa korbankan nyawa, walaupun terpaksa korbankan harta. Love is blind. Jadi kita sendiri kena pupuk semangat cinta kepada agama kita, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Okey, baik. Kemudian ibu-ibu sama lagi. Wahai saudariku, apakah kita sanggup menanggung segala sesuatu di jalan Allah? Ataukah kita akan mundur kerana lemahnya keimanan kita dan lemahnya ketergantungan kita terhadap Allah? Akan tetapi, semoga barisan-barisan kalimat yang sedikit jumlahnya, namun sangat agung faedahnya itu, juga yang telah tercatat dalam sejarah tentang Sayyidah Sumayyah, akan menjadi sebaik-baik petunjuk bagi kita pada jalan menuju Allah. Semoga para muslimah masa kini dapat hidup dengan hati mereka bersama para wanita mukminah terdahulu, serta melalui lembaran-lembaran sejarah ini, mereka dapat hidup dalam perjalanan keimanan yang mengantarkan mereka kepada pengetahuan tentang romansa para muslimah terdahulu. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu, wahai Sayyidah Sumayyah. Wahai orang yang telah menetapkan jalan pengorbanan dengan jiwanya di jalan Allah, agar menjadi pelajaran bagi seluruh muslimah pada masa-masa yang akan datang. Baik. Sekarang ni kita boleh tengok kadang-kadang kita boleh rasa malu bila kita baca kisah-kisah macam ni. Saya sendiri sebagai seorang lelaki pun saya rasa malu. Apalah yang saya dah buat, sedangkan dia hanyalah seorang hamba dan dia adalah seorang ibu. Kita tahu kalau kita jadi seorang ibu, banyak perkara kita terhad untuk lakukan. Tak seperti macam kita bujang dulu. Kita kena uruskan anak, kita kena uruskan keluarga, kita kena uruskan rumah tangga, nak bergaul, nak pergi berhibur dengan kawan-kawan, nak ke sana ke sini. Tak semudah macam dulu. Kita tahu banyak kekangan-kekangan yang kita tak boleh buat. Apatah lagi pula, Sumayyah ini pula adalah seorang hamba. Dia bukan orang yang merdeka. Dia tak boleh pergi merata-rata. Dia hanya duduk di rumah tuannya saja tanpa gaji, berkhidmat tanpa gaji, hanya seorang hamba sahaja. Kita boleh nampak susahnya keadaan dia, tapi dia mampu untuk melakukan sesuatu untuk agama Allah. Hari ini kita tengok, kita yang Allah beri macam-macam nikmat. Walaupun kita ni seorang ibu, kita masih lagi ada kebebasan kan. Ada me time, boleh pergi berjabat, cari nafkah, cari harta kita. Kita boleh berbelanja, kita pergi shopping kompleks, kita boleh berjumpa kawan-kawan, boleh bersantai-santai. Apatah lagi kita bukan seorang hamba. Tapi apa yang kita buat untuk agama? Yang kita buat hari ni, kita tengok ber-TikTok, berjoget depan handphonenya, tak malu berjoget depan anak-anak pula, kemudian ajak suami anak-anak berjoget. Subhanallah, apa benda yang kita nak gambarkan? Dan apa masyarakat yang kita nak lahirkan sebenarnya? Orang lain buat, kita pun buat. Sedangkan kita tahu, kita walaupun berperanan sebagai seorang ibu, tapi kita kena tunjukkan teladan-teladan yang baik, dan kita kena gunakan apa yang Allah beri nikmat kepada kita untuk kita salurkan kepada agama kita. Kalau kita tak mampu buat sesuatu, paling tidak kita memberi inspirasi kepada suami ataupun pada anak-anak kita untuk melakukan sesuatu. Tapi hari ni tengok, ya Allah, kadang-kadang nak jual tak apa-apa, makanan je, kerepek saja, itu ini saja, tapi sampai tahap menari-nari lah, itulah, inilah. Saya rasa ini perkara yang sangat mengaibkan. Saya mengharap sangatlah kalau ibu-ibu yang mendengar, ada kalangan ibu-ibu ataupun kalangan anak-anak kita, pesanlah, kalau nak bermedia sosial,
bersosial lah seperti mana yang diajarkan oleh syarak. Jangan sampai kita melampaui batas. Yelah, saya tak menari depan orang memang, tapi kita menari dalam rumah kita, kita record, kita upload, sama saja macam kita pergi menari tengah-tengah jalan tu. Pergi duduk tengah-tengah jalan depan orang, kita duduk menari-nari. Kadang-kadang kita tengok perasaan malu tu macam telah ditarik oleh Allah Ta'ala. Dulu kita dah tengok orang macam tu, tak mungkin. Kita rasa malu. Hari ni tak kira yang tua, yang muda, yang lelaki, yang perempuan, yang budak-budak, semua buat. Seolah-olahnya macam, saya tak tahu nak kata apa. Bukan kita nak menghukum. Kita bukan nak menghukum, tapi ibu-ibu sendiri boleh saksikan sendiri beza zaman ibu dahulu dengan zaman saya sekarang. Kan? Bayangkan anak-anak membesar dalam situasi macam tu. Zaman anak-anak nanti membesar, ibu dulu buat lagi dahsyat lah. Ibu-ibu dulu buat lagi dahsyat. Apa salah saya? Kita boleh bayangkan apa yang akan terjadi pada zaman akan datang. Dan itu yang kita boleh nampak. Kadang-kadang saya tengok trend-trend yang dibuat, yang dibawa lah dalam TikTok ke media-media sosial yang lain ni, yang duk menari-nari ni, kadang-kadang trend-trend yang tak sepatutnya. Benda macam tu pun awak nak buat, awak nak tiru. Awak rasa benda tu macam cool, macam hebat sangat kalau buat. Kalau tak buat tu macam ketinggalan sangat. Kita tak tahu apa yang telah didoktrinkan dalam pemikiran kita sampai kita rasa kita kena buat, kita mesti kena buat, kita mesti kena tiru. Saya tak tahu apa benda yang dipanggil FY, apa benda tak ingat lah. Kalau kita nak kita ni jadi popular, kalau kita nak ramai follower kita, buatlah benda ni. Buat apa yang tengah trend. FYP Ustaz. FYT apa benda saya tak tahulah. Kita mesti kena buat. Kalau buat barulah kita akan masuk ke tempat tu lah, atau orang tonton ramai lah. Ya Allah, seolah-olahnya kita menjana dosa, tahu tak? Sudahlah buat dosa sembunyi-sembunyi, kemudian di-share pula dengan niat biar orang lain tengok. Seolah macam nak berkongsi dosa dengan orang ramai. Saya tak tahu apa bala yang Allah Ta'ala nak turunkan kepada kita. Hari ini kita dengar balik, dah boleh rentas daerah, dah boleh itu, dah boleh ni. Sekarang dengar balik, naik balik kes kita. Dah masuk stage 4, stage 5 ni dah biar macam dulu balik dah. Dan jangkaan, kami di Selangor ni, Hospital Sungai Buloh dah kata jangkaan lagi 2 minggu, seminggu lebih lagi ni, kes akan naik semacam dulu lagi. Kita tak boleh bayangkan. Sedangkan bila Allah turunkan musibah, bala, sepatutnya menjadikan kita dekat kepada Allah, menjadikan kita lebih insaf. Ialah macam ayah marahkan anak, dia rotannya anak tu mesti insaf. Itulah ayah lepas ni saya tak buat lah, dah kena rotan kan. Tapi sekarang ni kita ni seolah-olahnya Allah dah rotan kita, lagi menjadi-jadi pula. Ibu-ibu mungkin tengok di media sosial, Sunway Lagoon dekat Subang Jaya tu, dekat Selangor. Apa yang mereka buat? Dia boleh berparti dalam air tu. Bayangkan lelaki perempuan bercampur, mandi, pakaian tak ada batasan. Cuba bayangkan dengan lagu-lagunya, seolah-olahnya macam dapat satu kebebasan. Dah lepas dah boleh rentah daerah, dah boleh ni banyak kelonggaran. Okey, sekarang kita buat maksiat. Apa yang kita nak? Kita mencabar Tuhan ke dengan apa yang kita buat ni? Seolah-olahnya apa yang Allah berikan pengajaran ni macam tak ada apa-apa pada diri kita. Mungkin kita tak mampu tegur orang lain, tapi paling tidak kita tegur ahli keluarga kita. Kita pesan-pesan kepada ahli keluarga kita. Tengok Sumayyah, patutnya kita rasa malu. Dan kita boleh rasa, ya Allah, saya ni layak ke tidak masuk syurga Allah ni? Kita pun tak tahu apa yang telah kita buat untuk agama Allah. Tak tahu. Saya sendiri pun, apa yang saya dah buat untuk agama Allah? Apa yang telah saya korbankan untuk agama Allah? Rasa macam tak ada berbanding dengan orang-orang yang Allah dah jamin sebagai penghuni-penghuni syurga ni, insyaAllah. Okey, baik, kita masuk ikon yang baru, teladan kita. Ustaz, Okey, ya, Puan Miza. kita nak tahu macam mana Sumayyah ni tertarik pada Islam. Sebab sini tak diterangkan macam mana dia tertarik pada Islam. Baik. Dan sebagainya. Baik. Sumayyah ni dia datang daripada keluarga hamba. Dan pada zaman tu seperti saya sebutkan tadi, mereka ni masyhur dengan kasta-kasta dia. Kasta ni kalau kita dah tengok macam di India kan, keluarga Brahma lah. Kemudian dia ada utara India, selatan India tu dia berbeza. Kitab-kitab dia pun berbeza-beza. Okey, dan dia ada level-level dia. Beza-beza di antara mereka, dia ada kasta dia. Dan dulu kalau kita tengok di Indonesia pun ada juga, seperti mana macam Buya Hamka. Dia tak boleh berkahwin dengan wanita yang dia cintainya itu sebab kerana kasta dia. Saya pun tak ingat apa nama kasta dia. Dari perbezaan, kita kata tak sekufu lah. Jadinya dia hidup dalam suasana itu.
Dan bila dia nampak agama yang dibawa oleh Nabi ni adalah membawa kepada keadilan dan kesaksamaan, semua manusia ni sama, tak ada istilah perhambaan, tidak ada istilah yang ini dizalimi dan sebagainya, kamu hebat. Sebab tuan-tuan bayangkan, kita memberontak ke tidak? Kalau kita lahir dalam keadaan kita tak boleh buat apa-apa, ada budak baru lahir yang lebih muda daripada kita, tapi sebabkan dia datang daripada keluarga bangsawan, dia lebih mulia daripada kita, kita akan jadi memberontak jiwa kita, fitrah kita. Tiba-tiba datang Nabi SAW membawa keadilan, kesaksamaan pada semua bangsa, semua kabilah, semua manusia. Dan itulah yang menarik Yasir dan juga Sumayyah ini beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Cuma satu, walaupun pada zaman itu, yang pada mula-mula yang memeluk Islam ini adalah kebanyakan daripada keluarga Nabi, sebab Nabi yang berdakwah. Yang kedua adalah daripada golongan-golongan hamba. Tapi tak dinafikan oleh ulama-ulama sirah, walaupun agama ni didukung oleh golongan-golongan hamba, tapi ramai juga daripada golongan-golongan bangsawan-bangsawan Mekah yang memeluk Islam pada peringkat awal. Sebab ada daripada orientalis barat, dia tuduh, dia kata Islam ni sebenarnya tak relevan. Mereka disokong oleh orang Mekah itu adalah disokong kerana mereka membawa manifesto. Kalau orang politik kan dia bawa manifesto kan, manifesto yang meraihkan hamba-hamba. Seolah-olahnya ni bukan agama yang sempurna, dia agama yang ambil peluang, agama yang cuba membangkitkan semangat sahaja untuk menarik perhatian orang-orang yang dizalimi, ditindas. Tapi kata Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah, dia menafikan. Dia kata tak, awal-awal yang masuk Islam pun ada daripada kalangan golongan-golongan yang bangsawan, antaranya macam Abu Bakar Al-Siddiq, antara yang lain Osman bin Affan, antara yang lain Abdul Rahman bin Auf. Ni orang-orang kaya ni, orang bijak-bijak. Sebagai bukti, Islam ni diterima oleh orang yang menggunakan akal, bukan golongan-golongan hamba saja. Orang yang ada akal, berfikir secara logik, rasional, dia akan nampak agama ni adalah agama yang benar. Jadi kalau soalan tadi, macam mana Sumayyah boleh tertarik pada agama Nabi? Antaranya sebab mereka ni adalah keluarga yang ditindas, hamba. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah mempertahankan hak dia sebagai seorang manusia. Okey, terima kasih Puan Miza. Ustaz, saya nak tanya lah, kalau dulu selepas Saidina Bilal bin Rabah disiksa, Saidina Abu Bakar telah memerdekakan dia dengan membayar sejumlah wang yang besar kan pada tuannya. Tapi dalam peristiwa Sumayyah ni, tidak terlintas di hati Abu Bakar untuk menebus yang memadamkan dia seorang wanita yang lemah dan disiksa, ataupun memang Allah tidak menggerakkan hati mereka atas sebab-sebab tertentu. Okey, baik. Ini soalan yang sangat-sangat baik. Baik, kenapa ya ada hamba yang dimerdekakan, ada hamba yang tak dimerdekakan? Seperti mana yang mungkin terlepas pandang tadi, saya dah sebut tadi, iaitu yang ini hamba-hamba ni adalah harta kepada satu keluarga ataupun satu kabilah. Dia adalah harta. Mungkin di antara sahabat Nabi yang kaya raya ni dah nak cuba membeli, nak membebaskan, tapi mereka tak nak menjual. Berbeza dengan Bilal bin Rabah, dia telah dijual, maka dia telah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tuannya sendiri jual, dia dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq lalu dimerdekakan. Okey. Jadi Sumayyah ni sebab keluarga Al-Mughirah ni, Al-Makhzum ni, dia memang sengaja nak menzalimi, memang sengaja, dan dia tak nak lepaskan. Sebab itu Abu Jahal datang, dia tak bagi peluang, dia terus bunuh saja, disulanya. Dia sampai tahap tu. Bukan nak kata sahabat Nabi tak ambil peduli, bukan kerana mereka ni tak ada terdetik perasaan, tak, tapi kerana keadaan saat tu. Mereka ni hamba. Kalau mereka orang merdeka lain, sebabkan mereka ni hamba dan dia adalah milik kepada tuannya, jadi bergantung kepada tuannya nak jual ataupun nak diseksa. Sebab itu ada kalangan-kalangan sahabat Nabi ni memang terus menerus diseksa dan tak dapat dibeli dan dimerdekakan, tak dapat. Dan dilayan harga merdeka ni mahal, sangat mahal. Seperti Allah Ta'ala sebut, wa ma adraka mal aqabah faqur raqabah. Allah kata jalan nak pergi syurga Allah ni jalan yang sangat sukar. Jalannya seperti Al-Aqabah, jalan seperti kita naik gunung-gunung berbatu tu. Lalu Allah kata sebagai satu contohnya adalah faqur raqabah, memerdekakan seorang hamba. Nilaian merdekakan seorang hamba pada zaman tu mencecah hampir 50,000 dinar, tak silap saya, 50,000 dinar.
ataupun 50,000 dirham, lebih kurang tapi dia nilai yang sekitar itu. Kalau 50,000 dinar, dia mencecah hampir beberapa juta ringgit Malaysia. Kalau 50,000 dinar beberapa juta ringgit Malaysia. Seorang lelaki bayar kepada tuan seorang hamba ni, merdekakan hamba, dan hamba tu tak berkhidmat untuk orang yang merdekakan dia, dia dimerdekakan, dibebaskan. Susah tuan-tuan. Maksudnya kita keluarkan sejumlah duit yang besar bagi kepada seorang, orang tu tak ada apa-apa khidmat dengan kita, tak ada apa-apa terikat dengan kita. Susah. Tapi itulah kata Allah Ta'ala, jalan-jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nilai yang besar nak bayar, nak bebaskan seorang hamba tu, wilayahnya sangat-sangat besar. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, ada apa-apa persoalan lagi yang mungkin saya boleh bantu? Kalau tak ada, mungkin Puan, tadi Puan apa namanya? Boleh sambung. Puan Zahra. Okey. Sambung untuk kita punya teladan Nabi Abdul Muttalib. Puan Zaiha, silakan Puan. Safiyah binti Abdul Muttalib, wanita pertama yang membunuh orang musyrik. Safiyah binti Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Quraisyah Al-Hashimiyah, bibi Rasulullah SAW dan ibu dari Az-Zubair bin Al-Awam, adalah seorang penolong Rasulullah SAW yang juga saudara kandung Hamzah, sang singa Allah. Okey, baik. Safiyah. Okey, Puan, terima kasih. Baik. Safiyah binti Abdul Muttalib adalah ibu saudara Nabi SAW. Dia adalah adik-beradik dengan pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah dengan Nabi ni yang disebut sebagai Asadullah ni, yang syahid dalam peperangan Uhud. Kalau ibu-ibu pergi Madinah, ibu-ibu akan pergi satu masjid kan dekat medan Uhud tu, yang masjid warna putih tu, disebut sebagai Masjid Syuhada tu kan. Tangga masjid tu adalah tapak tempat Hamzah dibunuh di dalam peperangan Uhud. Itu tapak dia. Tangga masjid tu, itulah tapak dia. Lalu dipindahkan, duduklah dekat makam sebelah yang kita tengok hari tu. Ada satu ruangan besar, tiba-tiba ada satu makam tengah-tengah kecil je. Itu makam Hamzah yang dipindahkan. Kenapa makam syuhada Uhud tu besar? Sebab syuhada Uhud ni dia ni dibunuh dalam keadaan yang menyayat hati. Mereka ni dicincang dan dipijak oleh tapak kaki kuda tentera-tentera Quraisy ni sampai hancur, sampai dia punya kulit dia, daging dia ni pecah-pecah. Jadi mereka ni tak ada ditanda dengan batu nisan dan sebagainya lah. Jadi mereka ni dikebumikan secara besar, seluas itulah. Okey, hanya Hamzah saja dikebumikan seorang. Okey, itu Hamzah. Okey, baik. Itu saudara dia. Safiyah ni siapa? Saudara kepada Hamzah, makcik Nabi SAW. Baik, Safiyah ni dia duduk di tempat yang mulia lah, sebab dia seorang ibu dan dia berperanan melahirkan seorang anak yang hebat dan berperanan melahirkan seorang anak yang hebat, seorang cucu yang hebat. Anak dia hebat, yang lebih hebat lagi cucu dia pun hebat. Anaknya bernama, iaitu anaknya saya ingat. Okey, anaknya adalah nama Az-Zubair bin Awam. Anaknya, cucunya pula bernama Abdullah bin Zubair. Dua-dua ni tokoh. Okay, dua-dua ni adalah tokoh, dan dua-dua ni adalah sahabat Nabi SAW. Dua-dua ni. Okey, kita cerita sikit-sikit. Saya nak nampakkan ibu-ibu, Safiyah ni siapa, hebat tak hebat dia, cerita dia hebat, cerita anak dia pun hebat, cerita cucu dia pun hebat. Kalau kita kata apa, di belakang seorang lelaki mesti ada wanita yang hebat. Maksudnya kalau kita tahu ada seorang lelaki hebat, yang lebih hebat sebenarnya wanita belakang dia. Sebab itu orang-orang hukama, orang bijak pandai kata apa, ibu-ibu ni adalah madrasah kepada seorang anak. Macam kita lah akan tanya, si fulan ni dia keluaran universiti mana, keluaran sekolah mana, hebat nampak ni. Orang akan sebut-sebut nama sekolah dia. Oh, dia ni daripada Universiti Malaya. Oh, dia ni daripada Universiti daripada Universiti Azhar. Oh, dia ni daripada Scotland. Disebut nama universiti sebab nak bagi tahu dia ni hebat, bukan dia, tapi kerana keluaran daripada universiti yang hebat, daripada Cambridge, daripada Harvard, daripada Oxford, universiti hebat. Ibu tu adalah universiti kepada anak dia.
Kenapa anak boleh jadi hebat? Kenapa cucu jadi hebat? Sebab mak dia. Jadi kita kena tahu dulu, anak-anak dia hebat, cucu-cucu dia hebat, supaya kita boleh dapat gambaran. Tak calang-calang lah anak-anak dia ni, sebab ibu dia pun bukan orang biasa-biasa. Siapa ibu dia? Okey, baik, kita tahu anak dia. Anaknya bernama Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair ni salah seorang daripada panglima perang Nabi, terkenal, sangat hebat. Kalau ibu-ibu tengok di Malaysia ni banyak nama masjid Az-Zubair. Dia antara panglima perang Nabi SAW. Keberanian dia mewarisi daripada keberanian ibu dia. Sebab itu disebut sini wanita pertama yang membunuh orang musyrik. Dia seorang wanita, keberanian dia luar biasa. Anak dia Az-Zubair bin Awam mewarisi, sehingga kan dia menjadi ketua panglima dalam tentera-tentera Nabi SAW. Baik, Az-Zubair ni, kalau Nabi ada peperangan, sebelum berlaku perang, dia ada perang tanding, perang one by one, perang duel kita panggil kan. Perang one by one ni selalunya Nabi akan hantar Ali bin Abi Talib dan Nabi akan hantar Az-Zubair bin Awam. Ni mesti Nabi hantar, sebab dia ni gagah sangat. Dia gagah. Kalau dia pergi, kebiasaannya dia akan menang. Ini antaralah yang Nabi SAW akan manfaatkan kepada Az-Zubair bin Awam. Kedua, hebat tak hebat Az-Zubair ni, Nabi menggelar Az-Zubair ini adalah sebagai hawarin Nabi. Hawari ini maksudnya pengiring Nabi SAW. Dan kata Nabi, setiap Rasul dia ada pengiring dia. Dan pengiring aku adalah Az-Zubair bin Awam. Kita kata bodyguard lah tuan-tuan. Maksudnya macam mana? Seorang pemimpin iktiraf ada seorang lelaki, ini bodyguard aku ni. Seolah-olahnya nak bayangkan, dia ni bukan calang-calang. Kalau kau nak jumpa aku, langkah mayat dia dulu. Nak tengok lepas ke tidak, macam tu. Jadi dia kata, Az-Zubair adalah hawari aku, pengiring aku. Ketiga, Az-Zubair bin Awam ni merupakan salah seorang sahabat Nabi yang menyertai peperangan Badar. Mana-mana sahabat Nabi yang pergi perang Badar, ini adalah sahabat-sahabat elit. Sahabat Nabi ni dah mulia dah. Tapi kalau dia jadi tentera Badar, dia lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain. Dia the best among the best. Kalau kata ni sahabat tentera Badar ni, ibu-ibu kena faham, dia adalah sahabat-sahabat yang sangat-sangat dihormati. Sebab apa? Siapa yang jadi sahabat Nabi yang pergi perang Badar, dia dijamin syurga. Dan yang kedua, dosanya diampunkan oleh Allah sebelum dan selepas. Ini Az-Zubair bin Awam. Ibu dia Safiyah. Baik, siapa lagi Zubair ni? Zubair ini adalah sahabat Nabi yang saya sebut tadi, orang yang berani dalam medan perang, ketua panglima perang Nabi. Dan kemahiran dia dalam medan perang adalah kemahiran berkuda. Dia ni selalu Nabi akan hantar bersama Khalid bin Al-Walid. Dia selalu pair dua, Khalid Az-Zubair, Khalid Az-Zubair. Ini dua ni, dia dua ni sangat cekap di medan perang lah. Yang berikutnya, Az-Zubair ini adalah salah seorang sahabat Nabi daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Subhanallah. Kadang-kadang kalau kita tengok seorang anak tu hebat, percayalah ibu dia hebat. Seorang anak tu berjaya, percayalah mesti amalan ibu dia hebat. Saya pernah baca satu riwayat, cerita daripada mantan mufti wilayah dulu lah, Dr. Zulkifli Al-Bakri kan. Dia cerita, dia kata, kalau apa yang berlaku dalam hidup dia ni ialah daripada seorang pelajar jadi mufti, kemudian jadi menteri agama, jadi itu jadi ini kan. Dia kata apa? Bermula daripada ibu dia. Dia kata kalau dia nak pergi ambil peperiksaan, ibu dia akan berpuasa sunat pada hari yang dia ambil peperiksaan, akan sentiasa duduk di tikar sejadah dia untuk mendoakan anak-anak dia. Maksudnya amalan ibu dia bukan calang-calang, amalan dia hebat, sebab itu anak dia hebat. Okay, jadi bayangkan kalau anak dia dah dijamin 10 orang sahabat masuk syurga, ibu dia macam mana amalan sampai anak macam tu hebat dia. Itu kita boleh nampak gambaran Safiyah. Dan yang kemudiannya, Az-Zubair ni dia adalah sahabat Nabi yang paling diguruni oleh musuh. Maksudnya musuh-musuh Nabi ni kalau nampak Az-Zubair memang takutlah, sebab dia adalah bodyguard kepada Nabi. Jadi dia memang terkenal sebagai sahabat yang ganas di hadapan musuh lah. Kalau depan sahabat-sahabat dia baik, tapi depan musuh dia yang paling ganas. Nak cerita keberanian dia luar biasa. Baik, Az-Zubair ni anak kepada Safiyah, dia berkahwin dengan seorang wanita namanya Asma. Asma ni siapa? Iaitu anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ibu-ibu ingat pergi ke Mekah kan, Nabi SAW kan ada nak pergi hijrah, Nabi akan naik Gua Thur kan dengan Abu Bakar As-Siddiq, duduk menyorok 3 hari dekat Gua Thur tu. Kalau ibu-ibu pergi
Mungkin Mutaz akan cerita, tengok atas tu, itu Gua Sur. Kan Nabi menyuruh di Gua Sur. Kalau ibu-ibu pernah naik, dia ada beza Gua Hira dengan Gua Sur. Gua Sur ni nak naik ke atas, kalau lah kesihatan macam saya, muda macam saya ni, dia mengambil masa hampir sejam lebih. Nak naik saja, turun sejam lebih. Naik sejam lebih, turun sejam lebih. Isteri dia yang bernama Asma binti Abi Bakar ni, inilah isteri anak kepada Abu Bakar yang menghantar makanan bekalan kepada ayahnya dan Rasulullah pada hari hijrah tu. Yang ketika itu Asma ni sedang mengandung 7 bulan. Bayangkan, berjalan daripada Mekah, rumah dia nak ke Gua Hira tu 7 km. Daripada bawah nak naik ke atas tu, naik lagi dengan membawa bekalan-bekalan makanan untuk Rasulullah dan ayah dia, iaitu Abu Bakar. Dan ketika itu dia mengandung 7 bulan. Dah syarat dah 7 bulan ibu dia berkahwin dengan wanita hebat tu. Asbabnya dia dapat lahirkan seorang anak yang juga hebat, iaitu anak yang digelar Abdullah bin Zubair. Kalau ibu pernah dengar nama Abdullah bin Zubair, salah satu daripada ketua panglima perang juga. Dan dia ni, Abdullah bin Zubair ni, merupakan salah seorang daripada pemerintah di kota Mekah. Okay, kalau kita tengok senarai siapa pemimpin kota Mekah ni, presiden Mekah, salah seorangnya adalah Abdullah bin Zubair. Maksudnya orang hebat tu kan. Hari ni kita tengok siapa pemimpin Mekah, kita orang nampak hebat orang pemimpin Mekah ni. Anak cucu dia tu pemimpin Mekah. Jadi kita boleh nampak hebat tak hebat. Dan Abdullah bin Zubair ini adalah salah satu daripada perancangan Allah. Sebab masa Nabi hijrah, orang Mekah pernah doa sumpahan kepada Nabi dan orang-orang Islam. Dia kata, percayalah Muhammad dengan orang Mekah datang ni, dia tak dikurniakan zuriat. Maksudnya mereka datang seramai itu semua akan mati. Dia tak akan melahirkan zuriat lah dekat kota Mekah ni. Allah menafikan sumpahan orang Yahudi kepada Nabi, dan dilahirlah lelaki, anak baby yang pertama di kota Mekah, iaitu Abdullah bin Zubair, anak kepada Asma dan juga Az-Zubair bin Awam, iaitu anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib. Okey, boleh dapat ibu-ibu? Ini kita nak nampak gambaran dia. Hebat anak dia, hebat cucu dia. Cucu jadi pemerintah kota Mekah, pemerintah sebahagian daripada kerajaan Islam, sampailah ke zaman Bani Umayyah. Zaman lama dia memerintah. Di kota Mekah dia memerintah 10 tahun lebih. Bayangkan, cucu dia hebat tu, anak dia pun hebat, ibu dia boleh bayanglah, hebat Safiyah binti Abdul Muttalib. Okey, sambung lagi Puan Zaiha. Safiyah merupakan pemilik akal yang cerdas dan pemberani. Ia menyaksikan banyak peperangan bersama Rasulullah SAW. Dia termasuk salah seorang mujahidah yang sabar terhadap berbagai ujian. Di antara kisah-kisah yang tercatat dalam sejarah tentang mujahidah tersebut, salah satunya adalah kisahnya pada perang Uhud berikut. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan setelah pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah SAW, mayoritas orang lari meninggalkan Rasulullah dan tidak ada lagi yang tersisa di sekeliling beliau, kecuali sebahagian kecil sahabatnya saja. Kemudian Safiyah berdiri untuk berperang dan melindungi Rasulullah SAW. Tangannya membawa tombak dan memukulkannya ke wajah pasukan kaum muslimin yang lari tuang langgang, dan dia juga turut memukul pasukan musuh dari kalangan kaum musyrikin. Dia berkata kepada kaum muslimin yang lari, "Kalian telah meninggalkan Rasulullah SAW." Ketika Rasulullah melihatnya, maka beliau pun merasa kasihan terhadapnya. Jika dia harus menyaksikan bagaimana orang-orang musyrik telah memutilasi jasad saudara kandungnya Hamzah radhiyallahu anhu. Okey, baik. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, keberanian dan kelincahan seorang wanita muslimah ni adalah perkara yang sepatutnya ada. Sebab apa, hari ni kalau kita tengok mana-mana muslimah, bila dia kata muslimah, dia tak menyerlah biasa kan. Muslimah mesti nampak macam lemah je, nampak macam pemalu je. Sebenarnya tidak. Muslimah pada zaman Nabi ni semuanya orang yang berani-berani, orang yang menyerlah, orang yang kehadapan. Macam kita tengoklah dulu ada ikon di Malaysia ni, almarhum Datuk apa namanya, digelar sebagai Iron Lady Malaysia. Dia wanita, tapi dia tubuhkan security guard yang dulu bawa duit masuk ke bank-bank, ATM tu ada Dr. Maznah kot, Datuk Maznah, Allah yarhamah, Dr. Maznah digelar sebagai Iron Lady Malaysia. Yang ini ciri-ciri muslimah. Maksudnya dia ada jiwa berani tu.
Okay, ni jiwa yang memang dituntut lah bagi muslimah. Ada dalil ni ibu-ibu. Okay, sebelum tu, kebiasaan kalau kita tengok, kalau saya tanyalah, kalau kita yang sekolah-sekolah, ada tak ibu-ibu dekat sini yang guru sekolah? Ada tak? Ada guru sekolah tak kat sini? Kalau kita, ataupun kita masa sekolah dulu, punya banyak persatuan badan beruniform di sekolah, apa badan uniform yang paling pasif? Yang paling pasif. Nampak lemah je kan, nampak macam tak bertenaga je. Apa dia? Puteri Islam. Puteri Islam, kan? Sebenarnya dia tak membawa langsung lambang Islam tu. Dia akan jadi nampak macam mundur sangat. Sebenarnya tidak. Muslimah ni dia kena berani, dia kena kedapan. Saya nak bagi contoh Saya tunjukkan ibu-ibu dalil ni. Kalau ibu-ibu ada Quran terjemahan, ibu-ibu buka surah Al-Qasas. Saya tunjukkan ibu-ibu bukti ciri-ciri muslimah. Sebab kita nak kena pesan pada anak-anak kita ni, anak-anak perempuan kita ni. Mungkin kita tak keluar berperang, tapi kita berani dengan menunjukkan kepandaian kita, intelektual kita. Baru-baru ni saya tengok yang ada anak Melayu Muslim daripada Malaysia yang menjadi pelajar terbaik kan, wanita kan, dekat universiti di Amerika tu. Dia bagi ucapan dengan tu, dia itulah yang Islam nak. Itulah ciri muslimah. Dia bukan sekadar muslimah, tapi dia ada keberanian, intelektual dia hebat, dia punya rohani dia hebat, karakter dia ada aura dia. Itu yang kita nak. Okey, kalau ibu dah ada Quran terjemahan, mungkin boleh ambil. Tengok surah Al-Qasas. Terima kasih Puan Zalina. Surah yang ke-385. Surah 28 muka surat 385. Tengok terus pada ayat yang ke-7. Tengok ayat nombor 7 surah Al-Qasas. Tengok ini cerita tentang Nabi Musa Allah kata apa? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami ilhamkan kepada ibu Musa. Masa tu Musa baby lagi. Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai Nil. Kan masa tu Firaun dah keluar arahan, semua baby baru dilahirkan ditangkap dan dibunuh. Jadi ibu dia risau. Jadi Allah kata, Allah datangkan ilham, jangan risau, susu kemudian lepaskan. Anak dah kenyang, kamu lepaskan di sungai Nil, biar Allah yang jaga. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu bersedih, kerana sesungguhnya kami akan kembalikan kepadamu dan menjadikannya sebagai seorang Rasul. Ya Allah janji lepaskan je, nanti aku akan bawa dia balik. Maka dipungutlah ia, atau ayat nombor 18, maka dipungutlah ia keluarga Firaun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman berserta tentera-tentera adalah orang-orang yang bersalah. Kalau ibu-ibu fikir kat sini Firaun dia kata dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, mustahil dia tak tahu baby yang dia jaga, yang isterinya nak tu, Asia tu, akhirnya menjadi musuh dia, yang akhirnya membunuh dia. Kalau dia Tuhan, dia bunuh dah Musa dia. Tapi sebabkan dia bukan Tuhan, dia pun tak tahu. Tak, dia duk jaga, rupa-rupanya itulah musuh dia masa baby tu dah dewasa. Okey, kemudian dan berkatalah isteri Firaun, Asia ni, baby ni adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita mengambil ia menjadi anak, sedang mereka tidak menyedarinya. Yalah, dia tengok ada baby hanyut, ambil je lah kan. Dan bila Asia tengok, Asia ni jadi lembut hati. Ibu-ibu bayangkan Firaun ni jahat, ganas, tapi dia mudah dipujuk oleh isteri dia. Isteri dia pujuk je, bang, kita jaga anak ni nak. Firaun boleh lembut dan boleh bersetuju. Sedangkan kalau dengan orang lain, Firaun tak bagi peluang, pancung saja, bunuh saja. Tapi isteri dia cakap, dia terima. Ni nampaknya peranan wanita. Sebab itu kita ni adalah nyawa dalam keluarga. Nak tengok, bukan nak kata suami, ya saya tak nafikan suami ni hebat, tapi yang menggerakkan nadi ni, jantung kepada keluarga ni adalah seorang ibu. Dia boleh ubah suami dia 100%, dia boleh ubah isteri suaminya 100%, dia boleh buat apa-apa saja yang mengubah keadaan keluarga. Saya suka kalau orang Melayu kata apa, suami ni kepala keluarga, tapi kena ingat isteri ni tengkuk bagi keluarga. Kan kepala ni memang besar, utama, tapi yang mengawal kepala adalah tengkuk kita ni. Cuba tengkuk bergerak, boleh ke kepala tak bergerak? Tengkuk ni
Walaupun kepala ni yang utama, tapi yang mengawalnya adalah tengkuk. Jadi kepala ni suami, tengkuk ni adalah isteri. Ibu-ibu lah, ibu-ibu. Okey, ibu-ibu. Jadi Firaun tu walaupun dia ganas, tapi dia dengar juga sebab isteri dia. Sekarang kita tengok Allah sambung lagi. Dan ayat 10. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Ialah dah serahkan anak ibu bayangkanlah anak tak ada, hati kita jadi sempit. Kosong hati kita. Sesungguhnya hampir sahaja ia menyatakan rahsia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya. Nak kata apa? Dia hampir-hampir nak terbuka mulut cerita tentang anak dia yang dia telah lepaskan tu. Hampir-hampir. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan. Yang ini saya nak highlight kepada ibu-ibu. Tengok ayat yang ke-11. Allah sebut kalimah apa? Li ukhti. Ukhti ni adalah kakak kepada Nabi Musa. Ibu Nabi Musa cakap dengan kakak Nabi Musa. Dia kata apa? Ikutlah dia. Sebab pergi follow Nabi Musa ni, kan Nabi Musa dihanyutkan. Jadi ibu Musa kata apa kepada kakak Nabi Musa? Kamu pergi ikut dia. Maka kelihatanlah olehnya Musa daripada jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Kat sini ibu-ibu kalau tengok daripada konteks ayat ni, kakak Nabi Musa ni adalah wanita yang lincah dan aktif. Bayangkan baby dihanyutkan oleh sungai. Tapi dihanyutkan dia deras. Okey, kalau dihanyutkan dia deras. Bila deras, boleh ke kalau kakak Nabi Musa ni jalan lengan-lenggok kan, jalan malas-malas je? Tak boleh. Dia mesti berlari, bekerja. Nak kata ni wanita yang hebat ni, sebab Allah rakam cerita dia ni. Awak, kakak Nabi Musa ni, dia boleh follow adik dia. Dia hanyut oleh sungai yang deras, dia boleh berlari dengan lincah dan juga aktif. Dalam masa sama dia ada sifat berani. Sebab dia pergi kejar tu, dia nak tengok sampai mana. Berani, yakinan pada diri tu kuat. Nampak? Ciri wanita musliman, dia lincah, dia aktif, dia bukan pasif, bukan malu-malu, dia berani. Ni berani, dia kena ada keyakinan diri. Yang ini Allah rakamkan pada kisah kakak Nabi Musa. Kemudian tengok dan kami cegah Musa daripada menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Maksudnya apa? Bila Nabi Musa dah dibawa masuk ke dalam istana Firaun, isteri Nabi Musa ni isteri Firaun ni, iaitu Asyah ni, nak susukan dia. Kemudian ada hamba-hamba Firaun pun nak susukan dia, tapi Nabi Musa tak nak. Allah Ta'ala jaga perut Nabi Musa ni jangan disusukan dengan ibu-ibu yang sebarangan lah, sebab dia Rasul kan. Nabi Musa tak nak. Maka berkatalah saudara Musa. Siapa saudara Musa ni? Kakak Nabi Musa. Maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu Ahlul Bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Maksudnya apa? Kakak Nabi Musa bila tengok Musa telah diambil oleh isteri Firaun, masuk dalam istana Firaun, kakak Nabi Musa masuk dalam istana, pergi cakap dengan Firaun, nak tak kalau saya tunjukkan ada orang boleh jaga si baby ni, nanti saya bawa dia, biar dia jaga, kamu jangan risau. Kalau dia wanita yang malu-malu, penakut-penakut, mustahil dia boleh masuk istana pergi cakap dengan Firaun. Betul tak ibu-ibu? Itu Nabi Musa. Betul. Betul Ustaz. Betul kan? Jadi Allah Ta'ala sebut cerita ni untuk menggambarkan Nabi Musa menjadi teladan kepada muslimah. Okey? Baik. Lagi ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok ayat. Allah Ta'ala kata apa? Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di sini satu gambaran yang hebatlah. Daripada ibu dia tadi susah hati, dia ikut saja yang Allah Ta'ala lorongkan, janji Allah, dia lepaskan anak ni, akhirnya petang tu anak dia sampai juga kepadanya. Tapi dalam masa sama Allah cerita tentang kakak Nabi Musa alaihissalam. Ada cerita-cerita yang lain juga tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, iaitu wanita-wanita muslimah yang Allah sebut dalam Quran ni, antara yang lain adalah Maryam. Kan, dia berani bercakap benar walaupun dia tak pernah berzina, dapat anak, dia pertahankan anak dia. Kemudian Allah Ta'ala bercerita tentang dua anak gadis Nabi Shu'aib, iaitu dua-dua tu menjadi isteri kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa hebat.
di belakang dia mesti ada wanita yang hebat. Siapa? Ibu Nabi Musa, kakak Nabi Musa, dua isteri Nabi Musa AS. Ini wanita-wanita hebat. Kita boleh ambil contoh dan teladan. Jadi ni sifat berani ni bukan sifat lelaki je, sifat wanita muslimah. Okey, sifat wanita muslimah dia pun kena berani. Sama macam Safiah ni. Yang mana Safiah ni dalam peperangan Uhud tu dia pergi pukul tentera musuh. Jangan kata tentera musuh, tentera Islam pun dipukul. Sebab kalau ibu-ibu ingat lagi cerita perang Uhud, bila Khalid Al-Walid buat serangan mendadak, dia buat U-turn tu, masa tu tentera Islam terkejut dengan serangan daripada Khalid Al-Walid ni. Tentera-tentera lelaki ni dia lari, tentera-tentera Islam dia lari. Dia lari kepada 3 tempat. Satu, tentera Islam lari ke Gunung Uhud. Satu lagi ada yang berlari patah balik ke kota Madinah. Ada yang dah lari kemudian dia masuk balik ke medan perang. Akhirnya perang tu jadi bercampur antara lelaki dengan perempuan. Habislah bercampur antara musuh dan tentera Islam, bercampur. Dalam keadaan macam tu, kalau ibu baca kat sini, Safiah ni dia kekal dekat tempat dia di medan perang. Dia tak ada pun nak lari, dia tak ada pun nak lari, nak ke mana-mana. Dia tetap, bayangkan seorang wanita boleh hati kuat macam tu. Kalau kita takut kan, biar awak lari depan kita pun kita dah menjerit-jerit kan. Tapi dia musuh ni, duk main dengan nyawa ni, dia boleh berdiri tegak lagi mempertahankan Nabi SAW. Bahkan dalam ini kata, dia pukul pula tentera Islam yang lari tu, nak bagi tahu, kamu tinggalkan Rasulullah lah, patah balik. Dan dia juga memukul tentera-tentera musuh Nabi SAW. Dan Nabi tak izinkan dia ni pergi tengok jenazah saudara dia, iaitu Hamzah. Sebab Hamzah ni telah dibunuh. Jadi Nabi tak nak Safiah ni, ibu saudara dia ni, pergi tengok adik-beradik dia yang telah dibunuh, iaitu Hamzah. Nabi tak izinkan, Nabi tak bagi. Lalu Nabi arahkan siapa? Anak dia, Az-Zubair bin Awam, supaya halang ibu dia Safiah jangan pergi berhampiran dengan jenazah Hamzah. Okey, tidak puan ibu sambung. Ustaz, Ustaz pun berkata, boleh saya tanya sekejap sebelum Ustaz lanjutkan pembacaan ini. Saya baru dapat pertanyaan daripada jemaah kita. Okey, dalam perang Uhud ada segelintir para wanita yang turut berjuang kan Ustaz. Antaranya ni Safiah dan dia merupakan pelindung. Ada juga seorang wanita lain yang salah seorang jemaah kita minta kepastian, yang namanya Nusaibah binti Ka'ab daripada kaum Ansar. Adakah beliau ni, Nusaibah dan juga Safiah, berjuang bersama-sama dengan Rasulullah dalam perang Uhud tu? Okey, baik. Terima kasih, soalan yang baik. Ni nampaknya ibu-ibu memang membaca. Bagus, alhamdulillah. Baik, memang ada lagi beberapa wanita yang terlibat. Safiah antara lain iaitu Nusaibah bin Ka'ab, antara lain iaitu Aisyah binti Abi Bakrin. Nusaibah bin Ka'ab dan Aisyah ni dia adalah Nusaibah ni adalah doktor. Kalau ibu-ibu baca riwayat, Nusaibah binti Ka'ab ni adalah doktor, paramedik yang Nabi SAW bawa di setiap medan peperangan Nabi. Dan dia akan bertindak sebagai orang yang akan merawat tentera-tentera yang tercedera. Nusaibah berbeza dengan Safiah. Safiah ni dia terlibat sebagai tentera, tapi Nusaibah ni dia paramedik. Aisyah pula sebagai perawat-perawat lah, nurse-nurse. Dan mana-mana tentera-tentera yang kepenatan, dia lah yang ambil air minuman lalu diserahkan. Riwayat kata apa, sahabat-sahabat nampak Aisyah ni dia bawa kirdah. Kirdah ni macam tupperware lah, bekas minuman yang dibuat daripada kulit tu, diisi air dan diberi minum kepada tentera-tentera Islam. Kemudian habis dia pergi kejar balik, pergi ke perigi, ambil air lalu diserahkan balik semula. Dia ada peranan-peranan dia lah. Okey, dan ada lagi beberapa wanita-wanita yang lain. Okey, baik, boleh puan ya? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Sambung lagi puan Zaiha. Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada putranya Az-Zubair bin Al-Awam, temuilah ibumu dan bawalah dia pulang. Jangan sampai dia melihat apa yang dapat mencelakakannya. Maka Az-Zubair menemui ibunya dan mengatakan, aku menemui sebelum dia sampai ke jenazah orang-orang yang terbunuh. Lalu dia memukul dadaku. Dan dia adalah seorang wanita yang kuat dan tabah. Lalu dia berkata, menjauhlah engkau dariku. Aku tidak redha terhadapmu dan aku bukanlah ibumu. Okey, baik. Inilah singa Quraisy ini. Okey Bu, ya. Okey, yang ini bila Nabi minta anak dia Az-Zubair pergi tahu ibu dia, jangan pergi ke arah Hamzah ni.
takut dia jadi putus harapan, takut dia kecewa, bersedih. Tapi bila Az-Zubair halang ibunya kata apa? Kau jangan datang ke sini, jangan halang aku. Sebab nak menunjukkan betapa berani dan tabahnya Safiyah ni. Dia tengok saudaranya dibunuh, bukan melemahkan semangat dia. Kalau kita tengok, kita nyali keluarga dibunuh ni, lemah goyang kita ni lutut ni. Tapi Safiyah ni menjadi lebih kuat dan lebih tabah. Dia kata jangan halang aku nak tengok. Dia kata sebab apa? Sebab semangat dia tu, keberanian dia tu luar biasa. Sebab zaman tu, mana-mana ahli keluarga kalau mati, mereka kan jenis meratap, menangis kan, merarang, koyak-koyak baju kan. Tapi tidak kepada Safiyah binti binti Abdul Muttalib ni. Dia punya semangat dia lain. Dia lebih berani, lebih tabah dan sebagainya. Okey. Dia tak bagi anak dia halang. Dia nak tengok jenazah Hamzah. Okey. Sama lagi ibu. Di sinilah singa Quraisy ini gemetar di hadapan ibunya yang tangguh dan memiliki keimanan yang kuat. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahmu untuk pulang." Maka dia pun berhenti kerana ketaatan terhadap perintah Rasulullah SAW. Demikianlah selalu yang dilakukan oleh para wanita muslimah yang menjalani keislamannya dengan benar. Lalu Safiyah bertanya, "Mengapa? Sungguh telah sampai berita kepadaku bahawa jasad saudaraku telah dimutilasi. Namun hal itu bagi Allah adalah perkara kecil. Sungguh kami sangat senang dengan apa yang terjadi dan kami akan bersabar dan tabah, insya-Allah." Baik. Dekat sini bila Az-Zubair, mula Az-Zubair halang, dia kata jangan halang aku nak pergi tengok. Tapi bila Az-Zubair kata Rasulullah tak bagi tengok, maka Safiyah terus kendur. Kenapa? Nak bagi tahu muslimah ni, dia berani macam mana pun, kuat macam mana pun, dia ada limit. Dan limit dia adalah daripada perintah Nabi. Maksudnya ada wanita yang memang beranilah. Kita tengok kadang-kadang wanita kalangan kita pun berani. Memang kadang di apa yang daripada kalangan lawyernya cakap memang berani. Tapi kita kena tahu limit kita. Limit kita, kayu pengukurnya adalah daripada arahan Nabi. Sebab ada saya minta maaf saya sebut contoh. Ada NGO wanita yang memang lantang, macam Sister in Islam. Memang lantang. Kalau tengok di mahkamah dia paling berani cakap hak-hak wanita. Tapi dia telah melampaui batas. Minta hak yang bukan-bukan. Sehingga dia telah melanggar apa yang Nabi SAW syariatkan. Sampai minta hak itu, hak ini yang Nabi tak ajar. Itu melampau. Dan itu terkeluar daripada sifat muslimah. Muslimah, ya, dituntut untuk jadi lebih kuat, berani. Tapi dia ada limit dia. Pengukurnya adalah melalui arahan Nabi. Jadi kita kena tahu, kita boleh, tapi kita tahu kita punya limit kita. Dan inilah contoh teladan yang baik. Walaupun dia berani, dia ada semangat. Tapi Nabi kata tak boleh, okey tak apa. Lalu dia kata apa ayat dia? Kenapa saya tak boleh? Dia persoalkanlah. Tapi dia ikut tak Nabi. Kenapa saya tak boleh? Saya tahu saudara saya ni telah mutilasi ni maksudnya dipijak, dihancurkan jenazahnya. Jenazahnya hancur. Saya tahu. Tetapi dia kata benda tu kan kecil di pandangan Allah. Pengorbanan diri untuk agama Allah ni, untuk Allah ni benda kecil. Dan kami sabar dan kami tabah untuk menerima berita. Tak ada apa-apa. Macam itulah. Kalau kerana halangan itu kerana takut dia ni lemah, dia nak bagi tahu kami redha dan kami sabar. Jangan risau. Tapi kalau atas perintah wanita sekian, atas arahan Nabi kerana syariat, kerana wahyu Allah, itu lain. Itu dia akan patuh. Cuma dekat sini dia just argue je lah. Sebab Nabi kemungkinan takut, dia lemah semangat dan sebagainya. Tapi dia kata tak, dia lebih sabar dan lebih tabah. Okey, lebih ibu. Benar wahai Ummu Az-Zubair, segala sesuatu akan menjadi ringan jika dilakukan di jalan Allah dan di jalan membela agamanya. Renungkanlah wahai saudariku, kisah seorang wanita mukminah tersebut yang tidak redha memenuhi permintaan putranya. Akan tetapi ketika putranya memberitahukan bahawa itu adalah perintah dari Rasulullah SAW, maka seketika itu juga dia langsung berhenti kerana ketaatannya terhadap perintah Rasulullah SAW. Demikianlah para wanita muslimah dari kalangan sahabat. Mereka selalu mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Lalu di manakah kita dari contoh ketaatan yang tak syarat terhadap Allah dan Rasulnya ini?
sebagaimana dia mentaati perintah Rasulullah SAW dan mematuhinya, dia pun menerima ketentuan Allah yang berkaitan dengan saudaranya Hamzah radhiyallahu anhu yang telah dibunuh dan dimutilasi oleh kaum musyrikin. Dia bersabar dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas kematian saudaranya yang terbunuh di jalan Allah. Kesabaran macam apakah ini? Ketaatan dan kepatuhan macam apakah ini? Wahai saudaraku, sesungguhnya itu adalah Islam yang telah membentuk rasa cinta yang sangat kuat di dalam hati seorang wanita mukminah dalam membela agama Allah dan mengorbankan segala sesuatu di jalannya. Sesungguhnya itu adalah Islam yang telah menjadikannya selalu mengagungkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Baik, ini benar. Ini saya rasa ibu pun faham. Cuma saya nak tekan kat sini, perhatikan sabar. Kan ya, penulis kata apa, kesabaran macam apakah ini? Sabar ni dia ada tahap dia. Tahap sabar yang paling rendah adalah menahan diri daripada membalas dendam. Okay, itu sabar. Maksudnya kita ada kemampuan untuk balas, kita ada peluang untuk balas, tapi kita tahan. Kerana apa? Kerana sabar. Itu sabar di tahap yang paling rendah. Dan sabar yang berada di tahap yang paling tinggi adalah dengan memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Okay, jadi kita kena latih diri kita ni seperti mana yang dilakukan oleh Safia. Dia boleh buat tapi dia sabar. Dia ada sabar yang paling rendah, iaitu dia sabar, tahan diri daripada balas dendam. Yang kedua, sabarnya adalah kemuncak kesabaran, iaitu dia memaafkan. Dan ini yang disebutkan sebagai as-sabru minal iman. Kesabaran itu sebahagian daripada iman. Okay? Kenapa manusia boleh sampai tahap boleh memaafkan? Adalah kerana iman dia. Orang yang menahan diri sabar daripada melakukan sesuatu pada orang lain, memaafkan orang lain, Allah menjanjikan syurga untuk orang yang memaafkan. Ini antara kelebihan yang Allah berikan. Jadi ada kalanya memang kita memang sakit hati, nak cakap je, nak buat je macam-macam dia buat kita, tapi tak apalah, kerana iman kita memaafkan. Sebab kita yakin tentang balasan di hari akhirat nanti. Okey? Baik. Sambung ibu. Bukan hanya kisah itu saja yang diabadikan oleh sejarah untuk kita, akan tetapi kita dapat melihat di lembaran-lembaran sejarah tentang kisahnya pada peristiwa Perang Khandaq, di mana seluruh kaum muslimin keluar untuk berperang bersama Rasulullah SAW, dan beliau meninggalkan para wanita dan anak-anak dalam benteng bersama Hasan bin Sabit di Madinah. Ketika kita tidak akan membahas tentang cucunya yang bernama Ibnu Az-Zubair, tetapi kita akan beralih pada riwayat dari anaknya mengenai apa yang terjadi di dalam benteng. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Ya, Diriwayatkan dari Abdullah. Ibnu Az-Zubair tu iaitu cucu dia, Abdullah bin Zubair. Masa tu dia baby lagi, kecil lagi. Abdullah bin Zubair, itu cucu dia. Dicerita pada Perang Khandaq. Perang Khandaq ni perang yang berlaku dalam kawasan Madinah. Kawasan Madinah pada zaman Nabi ni adalah seluas dataran Masjid Nabawi hari ni. Yang ni ibu-ibu tengok kawasan dataran Masjid Nabawi, itulah Madinah. Luar daripada tu dia adalah kawasan padang pasir, kebun-kebun tamar saja. Okey, kawasan Madinah itulah dan Masjid Nabawi tu. Dataran, termasuk dataran yang hari ni tu. Dan serangan daripada musuh ni 10,000 tentera musuh serang Nabi dalam kota Madinah. Okey, jadi Nabi ni dia dah asingkan wanita-wanita. Dan dalam benteng wanita ni Nabi letak Safiyah, sebab Nabi kenal makcik dia ni sangat berani. Jadi Nabi minta Safiyah ni yang akan kawal keadaan, okey, di benteng tersebut. Okey, sambung Diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair dari ayahnya, dia mengatakan Safiyah binti Abdul Muttalib sedang berada di salah satu sisi yang tinggi dari benteng Hasan bin Sabit, yakni pada peristiwa Perang Khandaq. Dia mengisahkan, saat itu Hasan berada bersama kami di dalam benteng bersama para wanita dan anak-anak. Kerana Rasulullah SAW sedang menghadapi Perang Khandaq, lalu ada seorang laki-laki Yahudi datang mengintai kami dan berkeliling benteng. Sementara itu, Bani Quraizah juga ikut memerangi kaum muslimin dan memutuskan perjanjian di antara mereka dan Rasulullah SAW.
dan tidak ada orang yang melindungi kami dari mereka. Kerana Rasulullah SAW sedang berada di hadapan musuh dan tidak mungkin kembali kepada kami untuk menolong jika ada orang yang datang kepada kami. Safiyah mengatakan, maka aku pun berkata, wahai Hasan, orang Yahudi itu telah berkeliling benteng sebagaimana yang engkau lihat. Aku tidak bisa menjamin kalau dia tidak akan memberitahukan keberadaan kita kepada orang-orang Yahudi lainnya. Maka turunlah engkau kepadanya dan bunuhlah dia. Hasan menjawab, semoga Allah mengampuni engkau, wahai putri Abdul Muttalib. Demi Allah, sungguh engkau telah mengetahui bahawa aku tidak mungkin melakukan ini. Safiyah mengatakan, ketika Hasan berkata demikian dan aku melihat dia tidak memiliki senjata apapun, maka aku segera mengambil sebuah tongkat besi dan turun dari benteng menuju orang Yahudi tersebut. Lalu aku memukulnya dengan tongkat sampai aku berhasil membunuhnya. Kemudian aku kembali lagi ke dalam benteng. Okey. Baik. Cerita ni, riwayat ni siapa bawa? Iaitu cucu dia, Abdullah bin Zubair, cucu dia daripada ayahnya, iaitu Az-Zubair bin Awam. Maksudnya cucu dia tengah cerita tentang nenek dia. Subhanallah. Kan, kadang-kadang kita ni rasa nenek apalah yang boleh, yang dibanggakan oleh cucu. Sekarang cucu tengah rasa bangga bercerita tentang nenek dia. Subhanallah. Kita nampak betapa berani nenek dia. Ceritanya dalam perang Khandaq ni, bila dia duduk dalam wanita-wanita, ada orang tua, ada budak-budak dalam satu benteng. Nabi suruh duduk dalam tu, macam satu rumah lah duduk. Sebab kalau ada apa-apa serangan, kamu kat sini, jangan lari. Dan nak jadi ceritanya, dalam kota Madinah ni ada kabilah Yahudi yang masa tu tak melakukan, kita kata apa, mencabuli perjanjian, iaitu daripada Bani Quraizah. Dia masih lagi setia dengan Nabi, berperang dengan Nabi untuk menentang musuh. Maksudnya dia duduk di bawah pentadbiran Nabi lah. Tapi nak jadi cerita dalam peperangan Khandaq ni yang menjangkau hampir sebulan, perang tempoh sebulan mereka ni akhirnya termakan tipu daya daripada orang-orang Yahudi daripada Khaybar. Dan dia ni nak buat serangan daripada dalam. Maksudnya Nabi tengah sibuk berperang dengan orang luar ni. Jadi benteng ni kosong, tak ada orang. Dan dia tahu benteng ni perempuan sahaja. Benteng ni perempuan sahaja. Jadi orang Yahudi yang dalam kota Madinah ni nak pergi konon-kononnya mungkin nak ambil buat tebusan. Tapi dia tak tahu dalam tu ada Safiyah binti Abdul Muttalib. Bila Safiyah duduk jaga benteng ni, dia nampak orang Yahudi ni berkeliaran kat situ. Dan dia boleh rasakan kalau dia tak bunuh Yahudi ni, maka Yahudi ni akan pulang ke kubur dia yang berada dalam kota Madinah. Sebab musuh luar kota Madinah, tapi ada musuh dalam kota Madinah, musuh dalam selimut. Okey, boleh jadi nanti dia bagi tahu dengan kaum dia datang ramai-ramai serang daripada dalam. Jadi itu lagi musibah lagi besar. Sebab Nabi sibuk kat luar ni, Nabi tak ada dekat benteng dengan tentera-tentera Islam yang lain. Akhirnya Safiyah ambil keputusan, dia ambil besi, tongkat besi, dia sendiri yang pergi bunuh Yahudi tu. Sebelum Yahudi ni balik ke kubur dia, bagi tahu kepada orang-orang Yahudi yang lain. Sifat ni kita boleh tengok keberanian. Cuba tengok. Saya minta maaf lah ibu-ibu kalau saya bukan condemn, tapi kita nak bagi tahu keberanian kita macam mana. Kita boleh buat macam-macam urusan. Kemah rumah boleh, masak nasi boleh, urus anak-anak seorang-seorang boleh, uruskan suami boleh, semua boleh buat. Tapi dalam hal yang kadang-kadang tu nak tukar dapur gas je. Saya tak nafikan kadang-kadang ibu-ibu semua boleh buat, cuma nak dapatkan perhatian suami kan, itu tak ada masalah. Tapi ada ibu-ibu ataupun ada wanita-wanita yang langsung tak boleh buat. Sebab apa? Sebab dimanjakan oleh ibu-ibunya. Bukan suruh perang pun, tapi tolong kemar rumah tak boleh, tolong ini tak boleh, tolong ibu ni tak boleh. Sibuk apa? Sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan dia punya media-media sosialnya. Yang ini masalah. Okay, kita lah ibu-ibu ayah-ayah kena didik anak-anak perempuan kita supaya dia boleh. Kalau kamu tak hebat di luar rumah pun, yang penting dalam rumah kamu tetap adalah wira kan. Kamu tetap boleh buat apa yang kami perlukan di rumah ni. Siapkan itu, siapkan ini, lincah dalam rumah ni. Itu mesti. Dan yang laginya, Safiyah ni dia berani, dia serang, dibunuh. Dan itu antara yang direkodkan oleh sejarah. Sebab kalau Safiyah tak bunuh Yahudi ni, habis. Dia akan menjadi kesan yang lebih besar lagi. Okey, sebab akan ada serangan daripada dalam. Jadi bila Safiyah dah bunuh Yahudi ni, menyebabkan orang Yahudi daripada dalam kubur Madinah ni,
dia menyangka ada lelaki yang berada di benteng tu. Sebenarnya tak ada lelaki, semua perempuan. Tapi tindakan Safiyah tu macam tentera Islam, lelaki ada. Sehingga kan mereka tak berani untuk serang wanita-wanita di dalam benteng ini. Ni keberanian Safiyah. Okey, baik, ini lagi Bu. Allah Akbar, kita nak habis dah. Okey Bu, terus. Yunus mengatakan, dialah wanita pertama yang membunuh laki-laki dari kalangan kaum musyrikin. Bayangkanlah, wanita yang kuat dan pemberani ini, dialah orang yang merasa takut jika dirinya dan para wanita yang berada bersamanya akan menjadi celah untuk kekalahan Islam. Maka dia pun bangkit untuk menutup celah tersebut dengan penuh keberanian dan kekuatan. Lalu dia membunuh laki-laki Yahudi itu. Sehingga sejarah pun mencatatkan namanya sebagai wanita pertama yang membunuh lelaki musyrik. Selain Safiyah bertekad untuk menjadi pejuang di jalan Allah dengan jiwanya, dia pun telah menjadikan Al-Zubair putranya sebagai pasukan Quraisy yang paling kuat dan paling disegani oleh musuh, sehingga mereka mengenalnya sebagai putera Safiyah. Ketika Malik bin Auf dan kaum musyrikin yang bersamanya melarikan diri setelah perang Hunain, kaum muslimin pun mengejar mereka, dan di antara kaum muslimin yang mengejar itu adalah Az-Zubair bin Al-Awam. Al-Waqidi mengatakan, dia berkata, yakni Malik bin Auf kepada orang-orang yang melarikan diri bersamanya, apa yang kalian lihat? Mereka menjawab, kami melihat seorang laki-laki berada di antara dua orang laki-laki lainnya. Dia memakai ikat kepala kuning dan berjalan kaki di atas tanah serta meletakkan tombaknya di atas pundaknya. Malik pun berkata, itu adalah putera Safiyah Al-Zubair. Demi Allah, dia pasti akan menyingkirkan kalian dari tempat kalian ini. Demikianlah wanita pemberani itu telah membentuk seorang pahlawan gagah berani yang menceraikan pasukan musuh, dan mereka mengenalkan dengan sebutan putera Safiyah. Keutamaan apakah yang akan dicapai dan diperoleh oleh wanita mukminah yang kuat dan pemberani ini ketika dia membela agama Allah dengan jiwanya sendiri. Lalu dia pun melahirkan untuk agamanya salah seorang pahlawan di antara deretan para pahlawan Islam. Salah seorang pemimpin di antara para pemimpin kaum muslimin, juga salah seorang yang bersabar gembira bersyukur. Semua itu telah dilakukan. Dia pun telah membela Islam dan celah-celahnya dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Lalu di manakah posisi kita dalam menutupi celah-celah tersebut? Di manakah seorang ibu yang berperanan sebagai pendidik dan berdakwah sekaligus berjuang yang berjuang dengan kata-kata, harta dan jiwa? Manakah seorang wanita mukminah yang mampu mengembang cita-cita agamanya? Semoga kita semua adalah para wanita, bahkan para lelaki masa kini yang seperti Safiyah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh para penyair, iaitu Al-Baqir. Sekiranya kaum wanita seperti orang-orang yang kita sebutkan, nescaya kaum wanita lebih utama dari kaum lelaki. Okey, baik. Minta maaf ibu-ibu, saya tak dapat nak video tu, tak dapat nak tunjuk muka sebab saya tak ada bateri. Habis bateri. Okey. Baik, tak apa. Pada perenggan yang akhir ni kita boleh nampaklah macam mana penulis bercerita tentang Safiyah binti Abdul Muttalib. Antara macam mana? Tak nampak muka Ustaz. Sebab saya punya bateri tu dia dah Oh, tak boleh buka video kan? Okey. Dia nak habis, jadi dia tak dapat keluar videonya. Ada suara je. Okey, boleh. Sebab saya pakai yang safe mode-nya tu. Okey, baik. Kemudian bila berlaku macam tu, keadaan seperti itu, dengan keberanian dia, dengan kepewiraan dia, walaupun dia seorang wanita, dan sifat tu menurun kepada anaknya Az-Zubair bin Awam, akhirnya anak tu digelar sebagai putera kepada Safiyah. Selalunya anak ni akan disandarkan kepada ayahnya kan. Yang ini siapa? Yang ini putera kepada Al-Awam sepatutnya. Ini putera Al-Khattab, iaitu Umar Al-Khattab. Ini putera kepada si fulan dan si fulan yang selalu merujuk pada ayah. Tapi kerana Safiyah ni berani, anaknya berani, lalu anak tu dinamakan inilah putera kepada Safiyah. Sebab bila kata putera pada Safiyah, orang zaman tu kata apa? Patutlah anaknya berani sebab ibunya pun berani. Nak kata macam tu. Kalau tengok perjuangan Safiyah tu,
macam tentera-tentera lelaki. Daripada peperangan Uhud bawa ke peperangan Khandaq sehinggalah dalam ke peperangan Hunain. Ini perang yang hampir-hampir akhir lah perang Hunain ni, dia membawa kepada perang Hunain dan akhirnya membawa kepada peperangan di Taif. Ini antara yang kita boleh tengok, subhanallah. Yang cuma saya nak ambilkan satu muhasabah untuk kita. Jadi ibu-ibu ambil peranan, dan saya pun, kita sebagai ayah-ayah pun ambil peranan. Kita kena latih anak kita, yang lelaki macam ni, yang perempuan macam ni. Hari ni yang paling saya sedihkan lah, okay, bila kita dah, yelah kita dah ada keluarga, kita tengok, kita dah boleh belajar banding-bandingkan. Hari ni kita boleh tengok ramai anak-anak lelaki yang tak boleh, yang saya minta maaf lah kalau saya sebut ni menggurus hati, yang tak boleh nak ke depan, bukan anak perempuan, anak lelaki. Nak masak nasi pun tak boleh, nak tolong ibu memasak tak boleh, nak menyapu tak boleh. Anak lelaki ni, kadang-kadang kita ibu-ibu yang mungkin bekerja, yang mungkin ada tugasan luar, anak-anak tolong tengokkan apa barang dapur yang tak cukup pun tak boleh. Kadang-kadang tak tahu, bawang tak cukup pun tak tahu, tepung tak ada pun dia tak tahu, beras tak ada pun tak tahu, benda yang basic pun tak tahu. Dia adalah peranan kita sebagai orang tua. Kitalah yang kena ajar anak-anak kita, termasuk anak lelaki, anak perempuan. Jangan kita hanya anak perempuan kena buat kerja rumah, anak lelaki boleh rehat-rehat. Tak boleh. Anak lelaki pun buat kerja, anak perempuan buat kerja. Tetamu datang, anak lelaki pun menghidang air, anak perempuan menghidang air. Tidak ada bezanya. Tidak ada bezanya. Semua kena buat. Yang ini belum cerita-cerita yang lebih besar. Ini adalah berkaitan dengan pengurusan rumah tangga je. Tapi bayangkan, pengurusan rumah tangga kita pun macam tu. Sebab saya sedih ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita pergi kedai, tengok kadang-kadang ada geng-geng anak-anak muda lelaki ni duduk kat gerai lama-lama, tak buat apa pun, sibuk dengan handphone, main gadgetnya, main game. Bukan nak berbual pun, sekadar main game sahaja. Satu apa pun tak boleh buat. Sedangkan inilah kita punya waris-waris yang bakal kita tinggalkan untuk generasi kita. Kalau lelaki pun macam tu, perempuan pula sibuk dengan menyanyi, menari-nari di TikToknya, apa yang kita nak tinggalkan? Tak ada apa-apa. Percayalah, tak ada apa-apa. Jadi dengan inspirasi daripada kisah-kisah ni, sepatutnya kita jadi mencabar diri kita, memotivasikan diri kita. Kalau wanita boleh, saya pun wanita, saya pun boleh. Kalau saya lelaki, saya lebih boleh lagi. Sebab wanita boleh, saya lebih boleh lagi. Jadi inilah antara pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah-kisah ini. Semoga ini semua menjadi semangat kepada kita semua, dan ini semuanya menjadi pengajaran kepada kita semua. Okey, baik. Jadi ala kuliah ibu-ibu, ada apa-apa persoalan ke sebelum kita berundur? Ada Ustaz. Sila. Satu pencerahan daripada Ustaz sangat diperlukan. Okey, di dalam kitab 65 Manusia Langit, Saidina Hamzah terkorban di dalam gugur syahid di dalam perang Uhud, ya Ustaz? Ya, betul. Jadi kalau di dalam kitab 66 Muslimah ni, jasadnya dimutilasi, dipijak-injak. Sedangkan dalam 65 Manusia Langit itu, dia dikuburkan oleh Rasulullah dengan Abdullah bin Jahaz dalam satu lubang kubur. Dan bagaimana jasad yang telah hancur itu kan dipungut, ataupun sekadar apa yang tertinggal saja, Ustaz? Okey, baik. Kalau kita tengok Wahsy yang membunuh Hamzah ni, dia ada satu macam tombak pendek. Dia tikam daripada perut. Daripada perut tu, kalau di pusat kita lah, dia tikam tombak kecil tu sehingga tembus, dan tombak tu menarik usus Hamzah ni keluar daripada belakang. Maksudnya belakang badan tu keluar. Ini ibu-ibu boleh baca dari riwayat sejarah. Itu kematian Hamzah. Hamzah bangun, nampak muka Wahsy dan dia nak serang Wahsy, tetapi kerana kecederaan dia parah, dia gugur pada saat tersebut. Dalam keadaan macam tu, sampailah penghujung peperangan Uhud ni, Nabi dah berundur ke bukit Uhud yang besar dekat belakang medan Uhud tu. Duduk dekat situ. Abu Sufyan sebagai ketua tentera musyrikin Mekah, dia rasa marah sebab misi dia nak membunuh Nabi, apatah lagi nak dapat harta rampasan perang, tak dapat. Apa yang dia buat? Dia telah membawa tentera-tentera musyrikin memijak-mijak tentera-tentera Islam. Pijak sehingga hancur. Okey, pijak sehingga hancur. Ada yang sampai terpecah-pecah. Cuma Hamzah ni Allah Ta'ala pelihara lah. Sebab itu dia digelar sebagai Sayyidul Syuhada. Dia adalah ketua kepada para syuhada. Dia dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dan dia menyayat hati Nabi juga. Sebab masa dia nak dikebumikan tu,
kain kafannya tu tak dapat. Kalau ditarik sampai kepala, kakinya terdedah. Ditarik ke kakinya, kepalanya terdedah. Tapi dia masih lagi dalam kondisi yang boleh dikebumikan dalam satu liang lahat. Okey, masih lagi sempurna. Sebab itu bila dia gugur, dia dikebumikan, dan tapaknya yang sebenarnya adalah di pintu pintu masjid syuhada yang ibu-ibu tengok hari ni. Dan satu masa tu, saya tak ingat tahun ke berapa, pernah berlaku satu banjir dekat kawasan Medan Uhud tu, menyebabkan jenazah Hamzah ni dia terkeluar daripada liang lahat dia. Ini ibu baca sejarah dia terkeluar, lalu digali semula dan dipindahkan ke makam yang hari ni yang kita tengok. Kawasan tak jauh lah, kalau tengok makam syuhada Uhud dengan kawasan masjid syuhada tu tak jauh, sebelah-sebelah aja. Tapi dipindahkan dan disempurnakan. Memang dia dipijak, tapi masih lagi diselamatkan dan boleh dikebumikan dengan sempurna. Tak seperti mana sahabat-sahabat yang lain dipijak sampai hancur. Okey? Sebab itu mereka punya kubur tu luas sampai hari ni. Wallahu a'lam. Ada soalan lain ke? Ada. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz tadi Ustaz ada cakap tak ada lelaki dalam benteng. Tapi siapakah Hasan yang berbual dengan Syafiah? Okey. Hasan bin Sabit ni adalah tuan benteng tu. Kita kata tuan rumah lah. Okey, dan dia ni adalah lelaki yang uzur, tua. Dan dia tak ada senjata. Dan dia tua. Dan memang dalam rumah tu ada budak-budak, ada wanita-wanita dan juga ada lelaki-lelaki yang uzur, yang tua duduk kat situ. Jadi dia tak keluar berperang, mereka ni dia duduk kat kawasan tu. Dan Safiah salah seorang lah yang duduk dalam tu. Jadi Safiah ni nak minta tolong Hasan tak larat. Jadi dialah yang berani. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Yang pentingnya dalam kubur tu tak ada tentera Islam. Sebab serangan musuh masa perang Khandaq ni memang dahsyat. Sampai tak ada seorang tentera Islam pun yang tinggal. Dan Nabi sendiri sampai tertinggal solat. Ini ada satu riwayat sebut. Nabi sampai tertinggal solat. Sebab apa? Serangan musuh tu. Sampai Nabi betul-betul berang lah, marah sangat. Sampai Nabi pun tak dan untuk mendirikan solat kerana serangan yang bertali arus daripada musuh. Okey. Baik, insya-Allah. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Ta'ala catat petang ini sebagai amal soleh kita. Ya, kita penat, mengantuk kan petang-petang, tapi mudah-mudahan kita bermujahadah untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala memudahkan perjalanan kita menuju ke syurga di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ala kulli hal, terima kasih pada ibu-ibu yang menonton dan bersama. Jadi semoga Allah Ta'ala memilih kita pada kesempatan yang akan datang untuk bertemu lagi dalam majlis ilmu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.